Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afini as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatan Kuasa Gema Nur Iman. Kuliah ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa dengan pengajian berkitab dengan kitab Al-Minahu Al-Saniyah ala Al-Wasiyah Al-Madhudiyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Mushidi dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama al-amana al-islam wal-iman wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tamil bi khair arhamar rahimin. Allahumma aftah lana sudurana wa yassir umurana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan nikmat zahir dan nikmat batin kepada kita, dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat guna untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kitab kita, sambungan pada muka surat 33. Muka surat 33, topik yang baru iaitu berkaitan dengan jauhi menyakiti makhluk. Muka surat 33, tajuk berkaitan dengan jauhi menyakiti makhluk. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, kata pengarang kitab. Wahdhar aidan min adal khalqi fa innahu minas sumumil qatilah. Qala al-imam as-Sahl rahimallahu ta'ala innama hujibal khalqu 'anil wusuli wa musyahadatil malakuti bi syai'aini su'ut ta'mah wa adal khalqi. Kata pengarang kitab, dan berhati-hatilah juga daripada menyakiti makhluk kerana ianya antara racun yang membunuh. Imam Sahal rahimallahu ta'ala berkata, sesungguhnya makhluk ini dihijab daripada sampai kepada Allah dan menyaksikan alam malakut dengan dua sebab, makanan yang haram dan menyakiti makhluk. Baik, kita dah habis panjang cerita berkaitan dengan salah satu daripada penyakit hati yang mana menyebabkan amal ketaatan seorang itu sia-sia ataupun terhapus dan juga mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penyakit riak.
Jadi dah disebut oleh pengarang kitab beberapa daripada jenis-jenis daripada simptom seseorang itu boleh dikategorikan termasuk daripada riak. Sekarang kita nak tengok penyakit yang dikatakan boleh merosakkan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan kita daripada Allah Taala, yang mana penyakit ini berlaku secara zahir dan secara batin. Penyakit ini berlaku secara zahir dan juga penyakit berlaku secara batin, iaitu menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Jadi menyakiti makhluk Allah Ta'ala ini boleh berlaku secara zahir, yang biasa mungkin kita boleh fahami secara adatnya. Dan yang kedua, menyakiti makhluk ini boleh berlaku secara batin. Maksudnya di dalam hati kita. Baik, kita tengok apa kata pengarang kitab. Dia kata hati-hati. Hati-hati maksudnya beringat dengan penyakit makhluk, penyakit yang mana menyakitkan seseorang ini kerana ia termasuk daripada racun yang membunuh. Kenapa diistilahkan sebagai racun yang membunuh? Sebagaimana juga penyakit riak. Riak ini penyakit yang mana dikategorikan atau dianalogikan sebagai penyakit yang mana seumpama racun yang membunuh, kerana bila mana seseorang itu sekiranya diracuni, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Kan? Jadi bila mana boleh membunuh ini, itu mudarat yang paling besar sekali dalam kehidupan kita. Jadi bila mana menyakiti seseorang, dia seumpama racun yang mana boleh mendatangkan kemudaratan yang besar pada penghujungnya bagi diri kita. Baik, kalau seseorang itu menyakiti makhluk Allah, menyakiti seseorang sama ada secara zahir ataupun secara batin, kalaulah pun dia tidak mendapat balasan di dunia, maka kemuncaknya dia akan mendapat balasan di akhirat. Maka balasan itu merupakan satu bentuk natijah daripada racun yang disemai ataupun yang dimakan ketika mana di atas muka bumi, iaitu dengan melakukan sesuatu yang menyakitkan seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dikatakan hati-hati dengan menyakiti makhluk, kerana ia antara daripada perbuatan yang akan memberikan mudarat yang besar kepada kita. Baik, diistilahkan dengan adzal khalqi, iaitu menyakiti makhluk, ini adalah secara umum. Umumnya semua daripada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dikatakan sebagai makhluk. Yang dinamakan sebagai manusia, jin, malaikat, binatang dan apa sahaja yang berada sekitar dengan kita itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati jangan kita nampak menyakiti makhluk itu hanya dengan menyakiti manusia sahaja. Sebab tu kalau kita tengok dalam ajaran Nabi Muhammad SAW ini, antara perkara yang perlu kita jaga adalah makhluk-makhluk yang berada sekitar dengan kita. Antaranya apa dia? Seumpama jin. Jin ini ada bersama dengan kita daripada sudut alam yang berbeza. Maksudnya dia wujud pada ketika ini tetapi alamnya adalah alam yang berbeza. Maka antara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, kitab fiqh ini, Nabi SAW ajar kepada kita dan tegur kepada orang yang mana buang air kecil dalam tempat yang bertakung. Air yang bertakung. Lopak air yang bertakung, itu salah satu daripada perkara yang mana tidak dibenarkan untuk seseorang itu buang air kecil. Jadi ini memberi kemudaratan. Kenapa? Pada zahirnya kita akan nampak air tersebut tidak diminum oleh sesiapa kerana hanya bertakung saja. Tetapi secara praktikalnya akan ada daripada binatang-binatang yang mana akan minum air tersebut. Satu, maka kita telah menyebabkan air tersebut kotor untuk menjadi minuman bagi binatang-binatang. Sama ada binatang itu adalah binatang yang liar ataupun binatang yang tidak liar, binatang yang memudaratkan atau binatang yang tidak memudaratkan. Yang kedua, tempat tersebut juga merupakan satu tempat bagi kediaman para jin. Maka sebab itulah Nabi SAW tegur, bukan sekadar memberi kesan kepada kedudukan jin itu tempat dia, tetapi memberi kesan kepada binatang-binatang lain yang lain untuk mendapat hasil daripada minuman tersebut. Jadi ini diajar dalam agama kita. Baik, apa lagi? Supaya kita nak faham, menyakiti makhluk ni bukan manusia semata-mata. Dalam masjid, bila mana kita masuk dalam masjid, iaitu kita masuk rumah Allah Subhanahu Taala, ada adab-adab yang perlu kita patuhi. Kenapa? Kerana dalam masjid tersebut, yang pertama, ia merupakan rumah Allah. Yang kedua, dia merupakan tempat yang menjadi satu perhimpunan para malaikat.
Jadi masjid ini tempat perhimpunan para malaikat, dan juga masjid ini tempat yang mana digunakan oleh jin untuk beribadat sebagaimana kita, cuma alamnya berbeza sahaja. Baik, sebab itulah bila mana kita masuk dalam masjid, kita tidak digalakkan kita tidak digalakkan untuk melakukan perkara yang memberi kesan seumpama mengganggu makhluk lain selain daripada manusia. Sebagai contoh, kita masuk dalam masjid, orang tak ada. Walaupun orang tak ada, maka ketika itu masih ada lagi jemaah-jemaah daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan para malaikat. Maka bila mana kita masuk, tempat mungkin kita nak tidur di masjid, antara tempat yang dibenarkan kita tidur adalah laluan pintu. Kerana pintu tersebut secara adatnya akan dilalui oleh manusia dan akan dilalui oleh makhluk selain daripada manusia. Dan kita tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan untuk berlaku bising. Sama ada bercakap atau apa saja yang bising tersebut tidak berkaitan dengan urusan masjid ataupun urusan agama. Kenapa? Kerana dia mengganggu makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang beribadat ketika itu. Jadi nampak tak macam mana ajaran daripada Islam tersebut jangan menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka secara khususnya bila mana kita sebut menyakiti makhluk di sini, kena kepada menyakiti makhluk yang dinamakan sebagai manusia yang berada sekitar dengan kita. Sebab kita bermuamalat dengan manusia. Baik. Kembali pada kitab. Qala al-Imam Sahal rahimallahu taala. Imam Sahal rahimallahu mengatakan, sesungguhnya makhluk ini dihijab daripada sampai kepada Allah. Baik. Antara yang menyebabkan kita terhalang daripada sampai atau menuju kepada redha Allah atau mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana diri kita. Dan Allah Taala tidak terhijab. Kita kena faham Allah Taala tidak terhijab. Bila mana kita kata Allah Taala ini tidak terhijab, bermaksud tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala terhijab, bermaksud ada benda yang boleh menghalang Allah dan benda tersebut lebih besar ataupun lebih hebat daripada Allah Taala. Baik, sekarang saya dengan tuan-tuan perempuan, ahli jemaah sekalian, saya terhijab dengan tuan-tuan perempuan. Terhijab daripada sudut mana? Terhijab daripada sudut secara fizikal. Kan? Mungkin kalau kita nak tengok secara fizikal, kita terhijab. Kenapa? Kerana jarak itu menyebabkan kita terhijab. Siapa yang terhijab? Saya terhijab, tuan-tuan perempuan pun terhijab juga. Baik, contoh, kan? Kalau kita kata kita duduk dalam bilik, luar daripada bilik tersebut, di antara bilik dengan kawasan luar tersebut ada pintu atau ada dinding. Kita terhijab daripada keluar ke satu ruang luar tersebut kalau sekiranya pintu tersebut dikunci ataupun ditutup. Bermaksud kita terhijab, ada sesuatu yang kadang-kadang lebih kuat daripada kita. Bila mana ada sesuatu yang lebih kuat daripada kita, bermaksud kita lemah. Kan? Contoh, pintu ada, kita tak boleh keluar. Bila mana kita tak boleh keluar, bermaksud kita pun sendiri adalah lemah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Allah, Tuhan yang mana zat yang maha agung, dia tidak terhijab. Maksudnya di antara Allah dengan kita itu, Allah Ta'ala tidak terhijab. Tetapi yang terhijabnya adalah makhluk itu sendiri. Itu kena faham konsepnya. Sebab itulah, kita terhijab daripada mendapat redha Allah, terhijab daripada mendapat kasih sayang atau cinta Allah Ta'ala adalah salah satunya kerana kedudukan diri kita ini. Diri kita ni dengan maksiatnya banyak, kesalahannya kita banyak dan sebagainya. Baik, cuma Imam Sahal di sini mengatakan, makhluk Allah Ta'ala ini, maksudnya kita manusia ini terhijab daripada sampai kepada Allah dan menyaksikan alam malakut. Alam malakut ni maksudnya alam di kalangan para malaikat lah. Dengan dua sebab. Yang pertama, makanan yang haram, dan yang kedua, menyakiti makhluk. Sebab itulah kadang-kadang kita bila mana kita muhasabah, kita tertanya-tanya, kenapa kita belum lagi mendapat dan merasai cinta yang sebenarnya. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pernah dengar tak cinta di antara Laila Majnun? Laila dengan Majnun. Majnun itu satu gelaran. Majnun ni kalau bahasa Arab, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, Majnun ni orang gila lah. Laila dengan orang gila. Siapa orang gila tu? Majnun tadilah. Majnun tu siapa? Nama dia adalah Al-Qais. Nama dia Qais. Nama dia Qais. Tapi digelar sebagai Majnun. Majnun kenapa? Kerana dia itu betul-betul orang yang gilakan kepada Laila. Dan Laila pun sama. Tergila-gilakan dia. Jadi, di sisi ulama, dia mengambil cerita di antara Laila dengan Majnun ini supaya sebagai analogi nak memahami macam mana cinta di antara makhluk dengan Allah SWT.
Kan? Betapa hebatnya cinta di antara Laila dengan Majnun tersebut, di antara makhluk dengan makhluk, macam mana kalau sekiranya cinta di antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qais ini kita cerita sikit macam mana kedudukan Laila dengan Majnun. Kan? Majnun ini namanya adalah Al-Qais. Saya lupa bin apa. Al-Qais ini dia kalau kita kata orang Parsi macam tu lah kan. Uh, Laila ni bukan seorang wanita yang kita kata wanita yang cantik lah. Kan? Bukan seorang wanita yang cantik, yang terlalu rupawan. Tak ada. Daripada kalangan wanita-wanita itu, ada lagi wanita yang lebih cantik. Adatnya macam itu. Kan? Ada yang cantik, ada yang lebih menawan. Tetapi, kan? Tetapi Majnun itu, dia hanya tergila-gilakan kepada Laila sahaja. Orang pernah tanya kepada Laila. Kan? Wahai Laila, kalau nak dikatakan kamu cantik, tak adalah cantik sangat. Tapi apakah yang menyebabkan Majnun ataupun Qais itu tergila-gilakan kamu? Apa jawapan Laila? Laila kata, memang aku tak ada apa-apa. Bukannya orang kaya, bukan orang rupawan, tetapi aku ini digila-gilakan oleh Al-Qais kerana Al-Qais itu sendiri. Kerana Majnun itu sendiri. Kan? Sebab itu bahasa kita kata cinta ini tak mengenal orang, tak berbaktu. Kan? Qais ini cintanya kepada Laila itu, kalau ada orang lain pun dia tak nampak dah. Kenapa? Kerana hatinya telah diberi kepada Laila. Hati yang telah diberi kepada Laila. Sampaikan, ini nak kata macam mana ulama cuba buat perbandingan. Hebatnya cinta Laila dengan Majnun supaya kita boleh memahami cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sampaikan satu hari, Qais ini dia nampak seekor anjing. Dia nampak seekor anjing. Anjing itu daripada mana? Anjing itu daripada perkampungan Laila. Anjing kampung Laila lah. Kan? Jadi bila mana dia tahu anjing tu adalah anjing daripada kampung Laila, dia kejar anjing tu. Bukan kerana anjing, tapi kerana dia datang daripada kampung Laila. Nampak tak? Kalau istilahnya kita kata apa? Kita kata gila bayang ke apa semua kan. Nak kata hebatnya. Jadi bila mana dia kejar anjing tersebut, sampailah kepada naik dalam masjid. Bila mana naik masjid, sampaikan lalu di hadapan jemaah. Lepas daripada sembahyang, imam itu tegur kepada Majnun ataupun Qais itu sendiri. Dia kata, Qais, kamu sedar tak apa yang kamu buat? Kamu lalu di hadapan orang yang solat. Jangan lalu di hadapan orang yang solat. Lalu pula itu mengejar seekor anjing. Dan apa jawapan Qais? Dia kata, minta maaf imam, saya tak perasan. Sebab apa? Saya ini dah hanyut dengan cinta kepada Laila tersebut, bukan anjing tersebut, tapi kerana dia itu daripada kampung Laila, saya teringatkan Laila. Dan tak ingat apa, saya tak perasan rupanya saya lalu di hadapan orang sembahyang. Tapi apa kata? Apa kata Qais tadi tu? Kepada imam dia kata, tapi imam, boleh imam perasan saya lalu, sedangkan masa tu imam tengah berdialog dengan Allah, maksud imam tengah sembahyang. Tersentak imam tu sendiri. Nak mengatakan bahawa dalam keadaan seorang itu betul-betul cinta, dia dah lupa benda-benda lain. Kan? Sebagaimana mungkin kita pun pernah alami benda tu kan. Dulu-dulu mungkin pernah rasa cinta seseorang itu sampai kita lupa. Saya pernah jumpa, minta maaf ini sekadar cerita, kan? Seorang kenalan saya, seorang ustazah, dia kematian suami. Dia cerita kat saya, dia kata akak ini kematian suami hampir 3 bulan kalau tak silap, seumpama orang yang sasau, tak tahu apa. Bila mana orang datang ziarah dia, sedangkan itu bulan Ramadan, dia bawa keluarkan air. Sebab dia seumpama lost, dia tak tahu apa. Sebab apa? Sebab dia memang sayang sangat kepada suami dia. Bila mana dia cerita kebaikan isteri dia, dan dia suami dia, saya kata, memang suami dia seorang suami yang hebat. Tapi Allah Ta'ala pinjamkan seketika saja. Dia kata dia berubah jadi seorang yang baik kerana suami dia adalah orang baik. Sebab dia tak pernah dengar daripada mulut suami dia mengata ataupun berbual berkaitan dengan kejahatan orang lain. Dan kalau setiap kali dia nak luahkan cerita-cerita berkaitan dengan orang lain, suami dia kata tak apalah, tak payah ceritalah. Biarlah benda tersebut. Suami dia tak pernah dengar keburukan orang lain dan tak pernah bercerita berkaitan dengan orang lain. Sebab itulah bila mana suami dia meninggal, dia seumpama orang yang sasar. Ini nak mengatakan orang yang mana duduk dalam keadaan betul-betul cinta. Maka bayangkan kalau seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jadi persoalan, adakah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahap itu? Kita tanya tanya, bukan tanya orang lain. Saya tanya saya. Adakah cinta kita kepada Allah Ta'ala
Sampai tahap itu. Cukuplah cinta kita ketika mana kita solat. Kan? Kalau kita ketika mana solat, kita seumpama dah hilang dah dunia kita, yang hanya adalah seumpama kita duduk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdialog di antara kekasih dengan kekasih. Tetapi bila mana kita kata seumpama tidak rasa dan tidak hadir benda tersebut, rupa-rupanya ada penghalang dia. Apa penghalang dia? Kata Imam Sahal, yang menghalang kita yang pertama antaranya adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kita rasa kita ni antara yang kita jaga sebaik mungkin makanan-makanan yang halal apa semua kan. Kita usahakan untuk ambil makanan yang halal, mengelak daripada yang haram, insya-Allah. Dan yang kedua kata dia adalah menyakiti makhluk. Ini yang agak susah. Mungkin perasan tak perasan dalam hidup kita ini ada benda yang kita menyakiti makhluk tanpa sedar. Menyakiti makhluk, jangan duk nampak tempat orang tempat kerja kita saja. Jangan duk nampak orang yang mana duduk dalam komuniti taman kita saja, ahli jemaah kita saja. Kadang-kadang menyakiti makhluk itu daripada kadang ahli keluarga kita. Suami dengan isteri, isteri dengan suami, mak ayah dengan anak-anak, adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang orang sekitar itu sendiri tersakiti kerana kita. Jadi itulah kadang-kadang mungkin menjadi jawapan kenapa kita ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sampai kepada mengenal Allah, ma'rifatullah, tidak sampai kepada cinta Allah Taala, kerana kita ni kadang-kadang banyak menyakiti. Itu yang kena muhasabahlah. Kita sakiti daripada sudut mana? Kadang-kadang kita sakiti daripada sudut zahir, dan kadang-kadang kita sakiti daripada sudut yang batin, ataupun daripada sudut hati kita tu sendiri. Baik. Beliau berkata lagi, waqala aidan usuluna sab'ah. Usul peraturan kami, asal usul peraturan kami ada 7 perkara. At-tamassuk bi kitabillah ta'ala, berpegang kepada kitab Allah, iaitu berpegang kepada Al-Quran. Istilah berpegang kepada Quran ini bukan sekadar baca. Beza dan bukan sekadar hafal. Kalau sekadar baca, berapa ramai orang yang baca? Bahkan orang yang mana bukan Islam pun baca. Dan kita kata berpegang kepada Quran ni adalah hafal Quran. Bukan sekadar hafal Quran. Sebab apa? Orientalis pun hafal Quran. Orang yang bukan Islam, yang nak lawan Islam pun hafal Quran. Yang dikatakan at-tamassuk bi kitabillah, berpegang dengan kitab Allah, iaitu dia bukan sekadar baca, tetapi Al-Quran itu menjadi sebagai panduan dalam hidup kita. Yang kita duk istilahkan kepada Al-Quran sebagai panduan hidup. Al-Quran sebagai panduan hidup. Apa maksud dia? Perjalanan kehidupan kita adalah berpandu kepada ajaran Al-Quran. Kan? Apa yang Quran ajar, itu kita buat. Apa yang Quran sebut, yang itu kita praktik. Itu yang dikatakan sebagai at-tamassuk. Itu berpegang betul-betul kepada Al-Quran. Kan? Kalau sekadar baca, kan? Orang lain pun baca, anak kita pun baca. Tapi apa beza di antara berpegang kita kepada Al-Quran dengan anak kita berpegang pada Quran? Kalau sama-sama baca, maksudnya sama-sama level kita dengan anak kita. Tapi tidak. Bermaksud at-tamassuk, berpegang itu kita memahami dan kita cuba menghayati dan kita mempraktikkan apa yang ada dalam Quran tersebut dalam kehidupan kita. Dan kalau cerita yang ada yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ambilkan sebagai pengajaran supaya kita tidak buat benda-benda yang tidak sepatutnya sebagaimana cerita tersebut. Yang kedua, wal iqtida'u bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Peraturan asal dalam peraturan kehidupan kita ni, yang pertama berpegang kepada kitab Allah. Yang kedua adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mengikut sunnah Nabi? Kena belajar sunnah Nabi. Kalau kita kata hanya mengikuti sunnah Nabi itu dalam beberapa sudut saja, maksudnya kita belum mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni banyak sangat. So kena belajarlah. Belajar. Dah belajar dah hadis. Berapa banyak hadis yang kita belajar. Sedangkan hadis yang dikumpulkan oleh ulama tidak terhitung banyaknya. Maka belajar. Belajar. Sampailah kita kata, sampai mati. Belajar. Tak ada ruang untuk rehat daripada belajar. Walaupun kita ni ustaz ke, kita ustazah ke, kita ni sendiri pengajar, orang yang mengajar, kita masih lagi kena belajar. Kenal sunnah-sunnah Nabi. Dan jangan memahami sunnah Nabi mengikut daripada logik akal kita. Hati-hati. Ada orang cuba memahami sunnah Nabi dengan logik akal dia. Umpama akal dia mampu untuk menterjemahkan sunnah itu, maksudnya macam ni.
Sebab kita bimbang orang yang memahami sunnah tersebut atau hadis-hadis Rasulullah dengan akal bercanggah dengan maksud yang sebenar yang digendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi kena belajar berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, wa aklul halal, makan perkara yang halal. Makanan yang halal. Cari makanan yang halal, minuman yang halal, kan? Walaupun kadang-kadang kita rasa teringin nak makan tapi rasa was-was, halal ke tak halal, kalau boleh tinggalkan. Kalau kita rasa ragu-ragu, pastikan benda tersebut halal, kan? Tidak mati kalau kita nak makan benda yang enak-enak sedangkan benda tersebut berada dalam syubhat. Makanlah benda yang walaupun tidak sedap tetapi benda tersebut jelas termasuk daripada benda yang halal. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah satu hari dia duduk dengan sahabat, kan? Duduk dengan sahabat, kebetulan seorang sahabat datang, namanya Mus'ab. Mus'ab ni kalau kita nak tahu dia adalah orang kaya, kan? Mus'ab adalah orang kaya. Tetapi saat ketika dia berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, dia meninggalkan semua harta dia, kan? Sampaikan dia ni tergolong daripada golongan, kalau bahasa kita, orang miskin lah. Baju dia bertampung sana, bertampung sini, kan? Itu Sayyidina Mus'ab, kan? Nabi tengok kepada Mus'ab. Nabi akan berkata satu hari, satu ketika nanti ada golongan. Nabi buat satu analogi, kan? Keadaan sekarang ini dengan sibuknya kita nak beribadat, berjuang pada jalan Allah Ta'ala, tapi duduk dalam keadaan miskin. Satu ketika nanti akan ada golongan daripada kalangan kamu, itu kalangan umat Nabi Muhammad, yang mana Allah Ta'ala beri kekayaan, kan? Jadi Nabi tanya pendapat sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, keadaan itulah yang lebih baik. Sebab apa? Sebab kami dah tak perlu bersibuk-sibuk dengan urusan dunia. Sebab benda tersebut dah cukup. Kami boleh fokus secara betulnya kepada urusan dunia kami, dan urusan akhirat kami. Nabi kata tidak. Sebenarnya yang lebih baik adalah keadaan kamu sekarang ini berbanding keadaan yang disebutkan tadi. Lebih baik kamu dalam keadaan miskin yang kamu berada ini, tetapi kamu lebih mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Nabi bimbang kepada kita. Kadang-kadang kita duduk dalam keadaan bermewah-mewah, termasuklah bermewah-mewah dengan makanan. Kadang-kadang dia memberi kesan kepada ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Kita makan tu tak adalah makan banyak sangat, kan? Tetapi dengan nilaian makanan tersebut, kadang-kadang Masya Allah, kan? Makanan rasa sedap, harganya, ya, kita kata tak apalah Ustaz, jangan-jangan sekali. Ya betul, jangan-jangan sekali tak apa, tak ada masalah. Tapi ingat, perasan tak? Ada satu makanan yang kadang-kadang kita makan tu, ya Allah sedap. Dia teringat-ingat, tahu tak? Sampai kita teringat-ingat, sampai dalam kita buat ibadat, baca Quran, kadang-kadang kita tengah sembahyang, dia datang, tahu tak, perasaan tersebut. Inilah yang Nabi nak supaya gambarkan kepada kita, seumpama kita ini terganggu dengan ibadat kita. Kerana apa? Kerana kemewahan yang kita nikmati. Sedangkan kemewahan tersebut adalah halal. Nampak tak? Faham? Kita bercakap dalam konsep kesufian ataupun ilmu tasawuf. Bukan kita ini menolak benda-benda tersebut. Tidak. Tapi kita mengekang nafsu kita, tidak terlalu diajar untuk merasai hatta walaupun benda tersebut termasuk daripada benda yang halal. Yang halal itu makan, tapi jangan terlalu terbiasa, kan? Saya tengok video tadi, kesian seorang makcik, kan? Anaknya 8, yang Allahumma salli ala Muhammad, yang kerjanya hanya mengutip barang-barang terpakai untuk dijual. Alhamdulillah, salah seorang daripada pendakwah kita, Ustaz Abid, bantu. Wallahualam itu sekadar video ke apa, tapi kita tengok dia makan dengan nasi, hanya diletakkan air saja untuk dilembutkan, dan dimakan bersama dengan anak dia. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, sedihnya. Tapi kadang-kadang itulah kebahagiaan yang mereka nak dan dia orang dapat, kan? Dan dia orang rasai. So itu kadang-kadang dalam diri hidup kita ni, kita diajar bukan sekadar simpati, tapi kita diajar untuk empati, untuk saling merasai benda tersebut. Sebab tu hati-hati dengan makanan walaupun halal, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Tapi makanan yang halal itu adalah salah satu daripada usul ataupun dasar peraturan bagi seorang orang yang beriman pada Allah Taala. Yang seterusnya, wajitinabul ma'asi, menjauhi perkara-perkara maksiat. Menjauhi perkara maksiat banyaklah. Maksiat zahir, maksiat batin, cuba jauhi sekadar yang termampu, cuba elakkan perkara maksiat tersebut. Wat taubatu, seterusnya adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari kita ini mesti bertaubat. Nanti malam sebelum tidur bertaubat, istighfar banyak-banyak, taubat. Sebab seharian yang kita bangun daripada pagi tadi sampailah kita balik kerja, balik rumah, sampailah kepada malam kita, sebelum daripada kita tidur, ada dosa yang kita buat. Confirm ada dosa yang kita buat. Jangan menafikan dia, kan?
Cuma jangan cerita kat orang lain. Biarlah dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa tersebut taubatlah. Taubat. Tak apalah nanti nak bangun sembahyang tahajud lah, taubat masa tu. Belum tentu kita boleh bangun sembahyang tahajud. Kenapa? Kata ulama, kadang-kadang Allah Ta'ala ni nak tunjuk bahawa seorang itu tak mampu untuk bangun tahajud kerana salah satunya dia itu terbelenggu dengan maksiat. Dosa dia banyak sangat yang menyebabkan dia tak boleh bangun malam bertahajud, beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bertaubat. Cuba tengok. Cuba kalau kita ni istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak, kita tidur pun rasa selesa, rasa lena. Lepas tu pula bila mana kita ini sampai masa Allah Ta'ala kejutkan. Mungkin pukul 4 dah bangun dah, pukul 5 pun bangun rasa boleh bertahajud. Kenapa? Kerana kita telah bertaubat daripada dosa-dosa kita. Jadi kehidupan kita mesti ada taubat. Kata Imam Sahab. Wa ada'ul huquq, menunaikan segala hak-hak. Menunaikan haknya. Apa saja hak di antara kita dengan manusia, dengan siapa, tunaikan hak tersebut. Laksanakan hak kita. Sebab tu dalam hidup kita, yang kita katakan hidup kita yang pertama, kita berkiblatkan kepada Allah SWT. Setiap benda yang kita buat adalah kerana Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama, kita hidup bersama dengan masyarakat, kita berkiblat kepada masyarakat, kepada manusia. Masuk berkiblat kepada manusia macam mana? Ada urusan-urusan kita dengan manusia, selesaikan. Ada hak-hak kita dengan manusia, tunaikan. Ada hutang, bayar. Ada salah, minta maaf. Ada amanah yang dipertanggungjawabkan, selesaikan. Itu dikatakan sebagai hak-hak kita. Wa kaful adha, dan sekali adalah kaful adha, tidak menyakiti makhluk. Tidak menyakiti makhluk. Dan tidak menyakiti makhluk ini adalah wahwa nau'aini, ada dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma kaful adha adzal jawarih az-zahirah. Tidak menyakiti makhluk dengan anggota zahirnya. Maksudnya kita tidak sakiti orang lain daripada sudut zahir, zahir tubuh badan dia. Tidak pukul, ataupun tidak menyakitilah daripada sudut zahirnya. Masuk benda tersebut kita jaga tangan kita ke, daripada memukul ataupun menyebabkan orang lain cedera ataupun sakit. Thanihima, dan yang keduanya adalah kaful qalbi amma yakhturu fihi min su'iz zanni. Menahan lintasan hati daripada berburuk sangka kepada manusia. Nampak tak? Tadi yang saya sebut, menyakiti manusia itu ada secara zahir dan ada secara batin. Dan sekarang menyakiti manusia secara batin adalah kita bersangka buruk pada orang lain. Oh, banyak sangat sangka buruk pada orang lain. Tak payah ceritalah. Hari-hari ada je sangka buruk dalam diri kita kan. Tak perasan hari-hari sangka buruk. Bangun pagi dah sangka buruk dah. Baca mesej pun sangka buruk. Sebab mesej ini dia tidak ada satu tone. Dia satu statement ayat yang tone dia, sebutan dia yang sebenar duduk pada orang yang menulis itu sendiri. Jadi bila mana kita membaca tulisan orang lain, kita boleh baca dengan intonasi yang berbeza. Mungkin intonasi marah. Intonasi ni kita anggap dia tengah cerca atau dia mengata kita. Tapi sebenarnya gurauan. Maka pada masa tersebut timbullah sangka buruk. Orang buat WhatsApp status, kita pun tengok WhatsApp status. Ini perli aku ni. Dah sangka buruk dah. Sedangkan dia buat status WhatsApp tersebut, mungkin dia nak berdakwah dan sebagainya. Jadi hidup kita banyak sangat sangka buruk yang kita tak perasan. Maka itulah kata ulama termasuk daripada menyakiti makhluk ataupun menyakiti manusia. Itulah penghalang kita nak dapat cinta Allah. Penghalang kita nak dapat khusyuk dalam ibadat. Penghalang kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat menyakiti makhluk daripada sudut batinnya. Kenapa? Kerana ianya adalah racun membunuh, sedangkan tiada seorang pun mengetahui tentangnya. Ada orang tahu pun kita sangka buruk pada orang lain. Hatta kita duk sangka buruk pada orang yang depan kita. Kita sangka buruk kepada orang yang depan kita. Orang tu pun tak tahu. Sebab apa? Sebab berlaku dalam hati kita. Berlaku dalam hati kita. Apa perasaan kita? Saya bagi satu perumpamaan. Apa perasaan kita? Kalau sekiranya setiap daripada lintasan hati kita ini, Allah Ta'ala zahirkan. Zahirkan macam mana? Sama ada orang boleh dengar ataupun dia keluar perkataan yang menyebabkan orang boleh baca. Cuba bayangkan. Sekadar kita kata bayangan saja. Macam mana kalau sekiranya apa yang berlaku dalam lintasan hati kita ini diketahui oleh orang lain?
orang sekitar kita boleh tahu. Sama ada dia dengar apa yang berlaku dalam hati kita ataupun dia melihat ada perkataan-perkataan yang mana menyebabkan dia boleh baca. Sekadar contoh saja. Tentu perasaan kita malu kan? Kena-kena pula kita sangka buruk pada orang tertentu dan orang tahu, oh dia ni sangka buruk pada dia ni, sangka buruk pada dia ni. Kan? Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Taala jaga supaya keaiban kita tertutup, maka orang tak tahu apa yang berlaku dalam hati kita. Sebab itu dikatakan sebagai rahsia. Orang tersebut tak tahu. Lebih-lebih lagi yang bahayanya, kalau dia berburuk sangka atau sangka buruk kepada para awliya, ulama dan penghafaz Al-Quran. Sangka buruk adalah kepada orang lain, kan? Tapi yang paling teruk sekali bersangka buruk pada awliya, itu kekasih Allah. Jangan kata kekasih Allah ataupun wali-wali Allah. Kadang-kadang orang ni ada setengah dia agak allergic sebut istilah wali. Sebab dia tak faham apa yang dimaksudkan sebagai wali. Wali Allah ini bukan jenis orang yang ada benda-benda yang pelik-pelik. Bukan itu sebenarnya. Wali Allah adalah kekasih Allah yang hatinya bersih dan sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Itu kekasih Allah. Dan kehidupan kita ni, matlamat hidup kita, kita kena berusaha untuk jadi wali Allah. Nampak tak? Kita kena berusaha untuk menjadi wali Allah. Maksudnya kita kena berusaha menjadi kekasih Allah. Bermaksud kalau seseorang itu dah sampai level dia kekasih Allah, hatinya bersih, hatinya sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah kita menjadi kekasih Allah. Maka jahatnya seseorang bila mana dia bersangka buruk kepada wali Allah, dia bersangka buruk pada kekasih Allah. Yang jadi masalah, kita tahu tak siapa kekasih Allah? Sudah tentu kita tak tahu. Sudah tentu kita tak tahu siapa sebenarnya kekasih Allah. Sebab yang saya sebut tadi, kekasih Allah orang yang mana hatinya bersih dan sentiasa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut kadang-kadang dia ini bernikmati sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan orang tak sedar dia adalah kekasih Allah. Kalau dengan istilahnya kita kata wali yang tersembunyi, kan? Wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin orang yang berada sekitar kita ini ramai daripada kekasih-kekasih Allah, kan? Sebab tu kadang-kadang diistilahkan, para ulama mengatakan, kadang-kadang jangan ingat doa kamu yang Allah Ta'ala makbulkan ketika mana kamu berdoa secara berjemaah. Boleh jadi Allah Ta'ala makbulkan doa ketika mana berjemaah tadi itu kerana ada daripada seorang kekasih Allah Ta'ala yang mengaminkan doa tersebut. Saya bagi contoh. Contoh pada hari Jumaat, orang lelaki semua pergi sembahyang. Sembahyang Jumaat. Ketika mana doa yang terakhir tersebut, lepas habis sembahyang, imam doa. Kita orang lelaki, kita amin, amin, amin. Dalam ramai-ramai itu ada mungkin kekasih Allah Ta'ala yang dia mengaminkan doa daripada yang dibaca oleh imam tersebut. Maka Allah Ta'ala memandang kepada wali Allah, itu kekasih Allah tersebut, untuk menunaikan apa permintaan tersebut. Maka kata ulama, boleh jadi doa yang mana kita doa itu bukan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala kerana doa kita, tidak, tetapi kerana doa daripada kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang mungkin kita tidak ketahui. Sama ada lelaki atau perempuan, semua boleh jadi kekasih Allah Ta'ala. Yang penting, wali Allah, kekasih Allah adalah hatinya bersih. Maka kaedah disebabkan kita tak tahu siapa kekasih Allah, maka janganlah bersangka buruk kepada orang lain. Jangan bersangka buruk pada orang lain. Sama ada orang tersebut adalah orang yang buat maksiat tu sendiri. Saya dapat satu ilmu daripada kawan saya. Semalam hari Sabtu, sembang, jumpa kawan, makan. Kawan saya belajar di India. 5 tahun, 6 tahun lebih kurang belajar di India. Seseronok kita dengar pengalaman-pengalaman dia. Kita tanya. Kita pun ada kawan orang India dan sebagainya, kan. Kat Selangor tu saya ada kawan orang India. Saya suka tanya pasal kehidupan orang India dan sebagainya. Dia kata, macam mana bang? Kalau abang nak tengok macam mana kehidupan orang India yang sebenar, kat India sana, abang tengok je cerita Tamil. Cerita Tamil itulah realiti. Sebab apa? Sebab dia memang daripada India dan daripada sana pun. Itu dengan dia kata, yelah, dengan kasta dan sebagainya. Cuma apa yang menariknya semalam, nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan sekalian. Bila mana dia cerita pengalaman dia duduk dekat India tu, orang India tu kadang-kadang cakapnya kasar. Dia marah kalau orang tu buat salah. Tetapi bila mana dia tengok, marahnya kejap saja. Bermaksud dia boleh buat, dikonkludkan, dia buat rumusan, kesimpulan bahawa dia bukan marah kepada peribadi orang tu, tetapi dia marah kepada perbuatan salah yang orang tu buat. Contoh, orang tu langgar, accident.
Dia keluar, dia marah. Okey, tak lama lah lepas tu okey. Dia marah ke apa? Dia marah kerana perbuatan orang tu langgar. Bukan dia marah kepada peribadi orang tu sendiri. Kita kata Masya Allah, satu budaya yang bagus ni. Sebab apa Islam pun ajar. Kita menegur kesalahan orang itu kerana perbuatan salahnya. Dan kita membenci kepada perbuatan maksiat yang dia buat. Bukan kita benci kepada batin tubuhnya. Kan? Sebab itulah kita cuba untuk tidak sangka buruk kepada manusia hatta daripada kalangan yang kita nampak orang tu buat jahat kan. Tak apa. Jangan timbulkan sangka buruk. Asuh diri kita untuk sentiasa sangka baik, tapi dalam bentuk yang sesuai. Dan juga lebih buruk, lebih lagi bersangka buruk yang tak sepatutnya selain daripada para aulia, itu para ulama dan juga penghafal Al-Quran. Orang alim dia sangat sangka buruk kan. Ini penunggang agama ni. Ini nak jual agama, tak payah. Kan? Bukan kita untuk menghukum orang. Jangan jadi qadhi. Jangan jadi hakim. Kan? Dan kalaupun kita ni seorang hakim, jadilah hakim dalam mahkamah sahaja. Jangan jadi hakim di luar daripada mahkamah. Apatah lagi kita yang bukan hakim ini, jangan jadi hakim. Untuk menghukum orang. Nak kata orang ni jahat ni tak betul. Tak ada. Biarkan. Kerja kita adalah da'i, pendakwah. Kita bukan penghukum. Maka jangan kita sangka buruk pada ulama, walaupun ulama tersebut dia buat benda tersebut, okey, itu dia dengan Allah Ta'ala. Kalau benda tersebut sekalipun salah, maka tegurkan kesalahan yang dilakukan, bukan kita menegur dia itu di atas batang tubuhnya. Kealiman dia itu alim dia. Kan? Tidak ada masalah. Baik. Dan juga jangan bersangka buruk kepada penghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia daripada kalangan orang yang mana memegang kalamullah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan sebagai asal peraturan dalam kehidupan kita lah sebagai orang beriman. Ada 7 perkara. Tapi ringkasnya apa yang disebut adalah menahan daripada melakukan kejahatan atau menyakiti makhluk, sama ada secara zahir ataupun secara batin. InsyaAllah nanti saya rasa mungkin setakat tu dahulu. Kita akan sambung. Walaupun ada sikit lagi satu matan, satu perenggang saja, tapi insyaAllah nanti kita sambung akan dalam pertemuan akan datang. Cara rumusannya, kita boleh kata bahawa salah satu daripada perkara yang diajar dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ini adalah kita mengelakkan diri kita daripada menyakiti makhluk. Menyakiti makhluk itu secara umum, tapi secara spesifik ni jangan menyakiti manusia yang berada sekitar dengan kita. Sama ada daripada kaum kerabat, orang yang dekat dengan kita, ahli, orang yang bekerja bersama dengan kita, ataupun sanak saudara, ataupun jemaah kita, ataupun masyarakat kita, elakkan daripada benda tersebut. Dan jangan kita sakiti itu sama ada pada zahir, anggota badan yang menyebabkan ada kesan sebagainya, apatah lagi elakkan daripada menyakiti daripada sudut rohani, maksudnya hati. Maksudnya salah satu kita bersangka buruk kepada orang lain. Maka kata Imam Ibn Arabi, antara yang diajar kepada kami adalah setiap kali keluar daripada rumah, kami sentiasa bersangka baik pada orang yang kami lihat. Dan kami merasakan orang itu lebih baik daripada kami. Kita keluar daripada rumah, kita dah rasa kita lebih daripada orang. Itu pun dah rosaklah kita. Bila mana kita rasa kita lebih daripada orang, maka kita akan memandang hina pada orang lain, kita bersangka buruk pada orang lain. Itulah puncanya seseorang itu menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan manusia. Mudah-mudahan Allah Taala jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan pada hati kita lah, supaya kita ini dapat jaga, tak menyakiti orang. Dan kalaupun kita berlaku benda-benda yang tak elok, cepat-cepat kita muhasabah dan cepat-cepat kita memohon maaf. Kalaupun mungkin tak mampu, tuan-tuan, ajarkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ini antara yang diajar oleh para ulama. Ada orang yang dalam hidup kita ni kadang-kadang kita tak suka pada dia. Pergi kerja ni memang, kalau nak pergi kerja bad mood dah. Spoil terus mood. Sebab apa? Sebab kita akan jumpa dengan orang yang kita tak suka. Sebab tu kadang-kadang nurul masuk bergaduh dan sebagainya. Ajar dalam hidup kita untuk menyayangi dia kerana saudara se-Islam secara khususnya. Dan yang kedua, tiap-tiap kali balik kerja ataupun tiap-tiap malam lah, sebelum daripada tidur, baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah, maka kita hadiahkan kepada orang yang kita tak suka.
ataupun orang yang pernah kita sakiti, mungkin kita tak sempat untuk minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala elokkan keadaan dan harmonikan keadaan kita di kalangan masyarakat tersebut. Sebab kita hidup dengan manusia yang cabarannya banyak, menyebabkan kita dapat dosa dan mungkin menyebabkan kita dapat pahala. Mudah-mudahan Allah Taala jaga, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pertemuan malam ni, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf mungkin bahasa ataupun analogi contohnya tak sesuai, yang penting sekadar perkongsian untuk mendapat kebaikan daripada perbincangan yang disebut oleh Imam Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, masa baca Al-Fatihah pada orang yang sakiti hati kita tu, nak sebut nama dia tak? Kita baca je surah Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Amin. Kita sebut dalam hati kita, kita niat kata, Ya Allah, sekiranya ada pahala daripada bacaan Fatihah ini, aku hadiahkan kepada orang tersebut. Si fulan bin fulan. Dalam hati kita, sebut je. Kita hadiahkan spesifik kepada orang ni ataupun orang ni. Ataupun Ya Allah, aku hadiahkan sekiranya ada pahala daripada bacaan Fatihah aku ini, Ya Allah, aku hadiahkan kepada semua orang yang mana aku pernah berjumpa ataupun mungkin aku tersilap melakukan kesilapan pada hari ini, Ya Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ni kalau orang tu dah meninggal macam mana Ustaz? Bila mana orang itu meninggal, inilah hidup kita ni yang paling kita takut sekali. Bila mana kita buat sesuatu yang menyebabkan kita ada hutang dengan orang tersebut, secara sama ada hutang kita katakan duit ke, ataupun daripada sudut hutang secara maaf itu sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, orang yang muflis adalah orang yang datang di hadapan Allah Ta'ala dengan dosa, dengan pahala-pahala kebaikan dan amal ketaatan yang dibuat. Tapi dalam masa yang sama dia bawa bersama dengan ini dosa-dosa dengan manusia. Maka manusia tersebut akan datang untuk mengambil, menuntut apa yang telah dilakukan di atas muka bumi, mengikut daripada kejahatan yang dibuat. Dia zalimi, dia pukul dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk ambil pahala kita bagi kat orang tersebut. Sehinggalah ada pahala tak ada, maka orang tersebut dah dikira sebagai muflis. Maka caranya macam mana kata ulama, kalau sekiranya tak sempat minta maaf kepada orang tersebut, maka kita lakulah kebaikan dan kita hadiahkan kepada orang tersebut. Antaranya kata ulama, sebagaimana yang kita sebut tadi, bacaan surah Al-Fatihah ataupun baca Al-Quran, kita kata, Ya Allah, sekiranya ada pahala daripada bacaan Fatihah ataupun baca Al-Quran ini, aku hadiahkan kepada si fulan bin fulan sebab aku pernah buat silap pada dia. Satu. Ataupun kita buat kebaikan yang lain, kita sedekah duit pada hari Jumaat tu kita sedekah, ataupun pada hari-hari mana-mana ada RM10. Ya Allah, kalau aku sedekahkan ini, kalau sekiranya ada pahala, Ya Allah, pahala ini aku salurkan kepada si fulan bin fulan sebab aku pernah buat silap kepada dia. Mudah-mudahan yang kita sedekahkan tadi, bila mana kalau sekiranya dituntut nanti di akhirat, maka dia tak ambil pahala kita. Dia adalah ambil pahala yang telah kita sediakan, yang kita telah infak atau kita sedekahkan tadi. Kalau warisnya masih hidup, Ustaz? Kalau warisnya masih hidup lagi, kalau terlibat dengan urusan harta, maka wajib kembalikan harta. Tapi daripada sudut kemaafan, kalau melibatkan kepada si mati, maka kita dengan si mati sahaja. Tapi kalau kita ada benda yang kita buat tersebut, melibatkan kepada dengan si mati dan juga waris, maka dengan waris tersebut pun kita kena minta maaf. Tapi dengan si mati, kita belum selesai lagi. Tapi kalau melibatkan harta, memang kena kembalikan kepada waris tersebut. Sebab itu hak dia. Kalau macam kita infakkan dia ke apa-apa, ke dekat tahfiz ke, niatkan nama dia pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita niatkan, Ya Allah, mudah-mudahan ini kesalahan yang aku buat kepada dia ini, diselesaikan dengan cara pahala yang hasil daripada infak atau sedekah ini. Mudah-mudahan sampai. Mudah-mudahan Allah tak selesaikan. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Kalau kita selalu selawat atas Nabi, lepas selawat tu kita angkat tangan, kita duduk seorang-seorang, bukan dengan ramai orang. Kita angkat tangan, kita berdoa pada Tuhan. Berkat selawat tu kita mohon pada diri kita. Lepas tu sekiranya ada pahala selawat ni, kita hadiahkan kepada kedua-dua roh bapa kita, adik-beradik kita. Bolehkah Ustaz? Bukan niat saya lafaz. Saya lafaz seorang dalam bilik saya lafaz.
Boleh ke Ustaz? Saya bukannya salah lepas. Terima kasih Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Kata ulama, mana-mana saja benda kebaikan yang kita buat, sekiranya kita nak hadiahkan kepada orang tertentu dibolehkan. Dan dia tidak akan mengurangkan pahala kita. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala seumpama menciptakan satu pahala yang kita nak sedekah tadi tanpa mengurangkan pahala kita. Kita sedekah amal soleh kita boleh. Hatta termasuklah pahala selawat yang kita baca sebagai zikir tadi. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Ada yang nak tanya soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita tutup majlis. Tak, tengok dekat ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya menyimpang sikit bukan daripada ceramah ini, boleh Ustaz? InsyaAllah. Ustaz, kan kita ni kan adalah banyak pakaian-pakaian, banyak perkakas-perkakas, banyak tapi benda-benda cantik-cantik, baru-baru yang ada kita gunakan, ada kita tak gunakan. Kita jual benda tu dengan harga yang murah sangat. Tujuan kita mendapat duit tu kita nak infak kepada tempat-tempat tertentu. Boleh ke kita buat macam tu Ustaz? Boleh, tidak ada masalah sebab benda tu adalah milik kita. Mengikut daripada hukum, benda tersebut adalah milik yang sah, maka kita berhak untuk jual dengan nilaian yang selayaknya. Maksudnya kita nak jual dengan harga pasaran pun boleh ataupun below market pun boleh. Bawah daripada benda tersebut, tidak ada masalah. Semata-mata kita nak ambil benda tersebut untuk infakkan. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana pernah dibuat, seumpama kita buat lelongan. Hasil untuk jual satu benda tu, jadi hasil daripada lelongan tersebut dijual dengan jumlah yang besar dan kita akan gunakan duit tersebut untuk salurkan kepada tempat-tempat yang selayaknya. Tidak ada masalah. Selagi mana itu adalah hak milik kita. Boleh. Walaupun ada juga sebahagian tu kadang-kadang kita ambil Ustaz. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Sebab kita tidak bernazar. Sebab kita berniat. Melainkan kalau kita bernazar. Kalau sekiranya aku dapat macam ni, aku bernazar wajib atas aku untuk jual benda ni dan salurkan kepada tempat macam ni. Masuk pada masa tersebut, kalau kita jual, kita haram ambil untuk kegunaan kita. Sebab memang kita kena infak sepenuhnya. Tapi kalau sekadar nak jual, tak tahu pula laku banyak tu. Dapat pula banyak, ambillah sikit. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita hanya berniat. Berniat ni maksudnya dia benda tersebut belum jadi wajib kepada diri kita. Sebab bukan di atas saluran nazar. Tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz tentang makanan ni. Ustaz ni sekarang yang banyak orang buat macam tahu ikan Cina buat lah, tapi pekerja dia Melayu kan, macam mi. Habis tu saya ni masak dah mi tu, goreng lah kan, dah ada tulis halal, logo halal kan. Habis tu tetamu tu datang, dia cek, dia kata kalau ikut Cina punya jangan makan. Dia cakap habis mana nak boleh Ustaz? Macam tu boleh ke Ustaz? Tapi ada logo halal. Yang jual tu pun kedai Melayu juga. Dia ambil pada Cina ke kedai orang Melayu tu pun dah cek, pekerja dia pun banyak Melayu, dia kata. Okey aja Cina. Dia ikut hukum fiqh. Kalau benda tersebut diyakini ataupun tidak sampai kepada yakin tetapi zon yang tinggi, sangkaan yang tinggi, dia menghampiri kepada benda yang halal, maka cukup je. Satu. Yang kedua, kalau benda tersebut orang bagi kepada kita, dia kata yang ni halal, memang tak ada cakap, tapi saya buat sendiri. Halal, tak ada masalah. Walaupun tak ditanya, daripada sudut hukum fiqhnya boleh kita ambil benda tersebut dan kita guna. Baik. Dan daripada konteks semasa, kalau ada cop halal JAKIM ataupun cop halal yang diiktiraf oleh JAKIM, maka tidak ada masalah. Sebab tidak menjadi satu kewajipan bagi kita kena cek satu persatu. Sebab orang Cina ni ada Cina yang Islam, ada Cina yang bukan Islam. Dan kadang-kadang Cina tersebut, benda tersebut dah cukup dia punya requirement untuk dapat halal.
dan kadang-kadang lebih bersih lagi dan cukup syarat, maka kita letak pada kedudukan benda tersebut menghampiri kepada halal. Kenapa? Kerana zon kita tinggi berdasar kepada cuak halal tersebut. Dan melainkan kalau sekiranya timbul was-was, ada bukti-bukti yang jelas. Tapi kalau cakap-cakap tersebut bimbang fitnah pula. Senang kita, kalau ada halal, kita tawakal ala Allah. Serah je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan halal. Kan? Macam tetamu tu Ustaz, dia tak nak makan lah, dia kata ini buatan Cina. Macam mana tu Ustaz? Tapi macam saya macam terasa hati lah kan. Datang dapur tengok, cek benda-benda tu. Macam mana tu Ustaz? Itu kita susah juga sebab hak tetamu tu, dia nak makan tak nak makan, maka kita terserahlah kan. Dia nak makan, masuk. Kalau dia tak nak makan, kita redha. Kalau dia makan, alhamdulillah. Tapi mungkin itu pendapat dia. Sebab ada orang ni, dia pendapat yang tak sama. Saya bagi contoh macam ni lah. Maaf, mungkin isu ni sensitif, tapi sekadar untuk memahami masalah. Isu vaksin. Ada orang tu memang bertegas, memang betul-betul tak nak vaksin. Ada orang tu tak apalah, vaksin ni paling kurang ijtihad ulama kata untuk kemaslahatan. Okey, maka kita tak boleh condemn antara satu sama lain. Yang ni dia kata dia nak vaksin sebab apa? Okey, sebab bagi dia keperluan, sebab masa tersebut COVID tengah naik. Yang ni kata tak ada, ini dengan konspirasi dan sebagainya. Okey, tak apa. Itu hak dia dan sebagainya. Maka sama juga. Kalau orang tu dia kata okey saya tak nak makan sebab orang Cina buat dan sebagainya, okey itu hak dia. Tapi bagi kita meletakkan zon kita, sangkaan kita menghampiri kepada halal sebab cukup requirement dia, maka tak apa. Cukuplah. Dia tak nak makan, itu hak dia lah. Assalamualaikum. Saya ni Ustaz pernah bekerja dengan Cina 27 tahun Ustaz. Kilang biskut Julis Ustaz, pernah dengar kan biskut Julis? Ya. Tapi memang Jabatan Islam akan cek apa yang dia buat tu, bagian bantuan dia akan cek. Dia bagi orang Jabatan Islam tu dia tak bagi tahu dia datang pukul berapa, cuba-cuba dia serbu. Tapi betul. Alhamdulillah semua halal. Jadi kalau dah dapat job halal jakin tu, tak apalah, kita sangka baik, insyaAllah halal lah. Okeylah Ustaz, terima kasihlah. Saya nak tanya, nak sambung pertanyaan, tapi bab itu korban, boleh tak Ustaz? InsyaAllah. Boleh? Ya, insyaAllah. Sebelum saya pun tak tahu bila ada duit atau tidak, tapi saya ada berkata dengan diri lah. Saya kata, ya Allah berilah aku rezeki, nanti aku bolehlah korban sebab saya merasakan korban saya yang lepas tidak begitu baik. Tapi saya berkata sendiri saya tidak sebar. Kemudian bila saya sudah belajar, perbuatan saya itu adalah jatuh pada nazar. Jadi adakah caranya yang saya boleh ubah menjadikannya sebagai korban biasa? Terima kasih. Saya tak jelas itu perkataan macam mana. Sebab kalau kita kata, ya Allah berilah kepada aku rezeki untuk aku buat ibadat korban, dia tak jatuh pada nazar tu. Itu sekadar permohonan biasa. Yang jatuh nazar macam mana? Wajib atas aku, ataupun kita guna perkataan qasam ni sumpah, wallahi ataupun wabillahi wa tallahi, aku wajib untuk korban pada tahun ini, maka jatuh pada nazar. Atau kita kata wajib atas aku untuk bernazar pada tahun ini untuk ambil satu bahagian, sebagai contoh, itu baru jatuh pada nazar. Tapi kalau sekadar kita memohon kepada Allah, ya Allah murahkan rezeki kepada aku untuk aku bernazar pada tahun ini ya Allah, maka itu sekadar permintaan sahaja dan dia tak jatuh kepada nazar. Jadi sunat sahaja. Kita tahu yang kita akan mendapat duit itu. Ya, sebab kita bagi aku rezeki, nanti aku akan berkorban ya. Tetap cuma di sini bila dah belajar tu perbuatan tu saya rasa macam saya bernazar. Dan saya bercakap itu untuk seekor lembu ya. Jadinya itulah sebabnya adakah saya perlu bertaubat, dan sebab saya belum dapat bertaubat sebelum saya melakukan untuk tahun depan. Saya tak jelas itu. Sebab kalau sekadar niat atau sekadar lafaz sahaja, lazar ini dia bukan sekadar lafaz biasa.
Dia ada dia punya kaedah dia, cara dia. Kan? Contoh kita kata, ya Allah, aku dapat je duit tersebut, maka wajib atas aku untuk berkorban. Baru jadi nazar. Tapi kalau dengan lafaz itu jelas, dah dirujuk para ustazah yang mengatakan memang lafaz itu adalah nazar, kita peganglah dengan nazar tersebut wajib berkorban. Tapi bila nak berkorban, kena tahun depan lah. Sebab kalau kita nak berkorban sekarang, dia tak jadi. Sebab apa? Sebab tempoh berkorban hanya 10, 11, 12 dan 13 sahaja untuk bulan Zulhijjah. Jadi kena tahun depan saja. In case kalau benda tersebut tak sempat dilakukan kerana mungkin Allah Ta'ala lebih sayang dan seorang itu meninggal dan sebagainya, maka si waris wajib menunaikan dia punya korban tersebut. Itu cara dia. Ataupun dengan satu cara lagi, dia kata dia melanggar nazar. Melanggar nazar maksudnya dia tak melakukan benda tersebut. Mengikut kaedah dia kena berpuasa 3 hari berturut-turut. Kaedahnya sebenarnya dia kena membebaskan hamba dahulu. Itu kaedah. Tapi senangnya kena tunggu tahun depan lah untuk tunaikan nazar tersebut. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz, sekejap saya baca satu soalan daripada Fatimah Abdullah Ong ni. Dia kata soalan dia bunyi macam ni. Ustaz, bagaimana jika melepaskan sakit hati atau tidak puas hati melalui social media seperti Facebook ataupun status WhatsApp seperti yang kita tengok sekarang sangat berluasa? Dia tanya macam tu, Ustaz. Yang pertama, daripada sudut orang lain yang melepaskan benda tersebut, kita doa je sahaja dan jangan kita menambah-nambah bimbang mengeruhkan keadaan. Itu bagi pendapat saya. Kita doa je kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala selesaikan masalah dia dan hati dia kembali tenang. Daripada sudut kita sebagai orang yang nak melepaskan rasa perasaan tersebut dalam sosial media, maka sebaiknya kita elakkan. Kenapa? Mungkin cara kita, ayat kita tu tak sesuai yang menyebabkan orang mungkin terasa hati dan silap faham. Satu. Yang kedua yang paling besar sekali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahawa kebiasaan manusia ini bila mana dia ada masalah, dia akan mencari manusia untuk menyelesaikan benda tersebut. Sehinggalah kalau manusia itu tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut, barulah dia mencari Allah Ta'ala. Itulah perangai kita sebagai orang awam. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka ajallah diri kamu untuk terus mengadu kepada Allah dan melepaskan kepada Allah. Kerana orang ini adalah orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang kita sekadar nak lepaskan tetapi cara kita mungkin tak sesuai, bimbang menyakiti orang lain. Maka jalan yang paling selamat, kita ambil pegang kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, kita melepaskan, meluahkan hanya kepada Allah kerana dia pemberi masalah dan dialah yang menyelesaikan masalah. Allah. Okeylah Ustaz, habis dah kot, kita tutup soalan lah. Boleh insyaAllah. Okay. Kita tutup majlis. Alhamdulillah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan kitab Al-Minahu Al-Saniyah yang telah disyarahkan Ustaz dengan tajuk kita jauhi menyakiti makhluk kerana ia adalah racun yang membunuh. Perbuatan ini menghalang kepada cinta Allah dan lagi satu ialah makanan yang haram juga menghalang kepada cinta Allah. Lagi satu, jangan bersangka buruk kepada orang lain, sentiasalah bersangka baik, terutamanya kepada golongan ugamawan dan ilmuwan, aulia dan ulama, juga penghafaz Al-Quran. Bagi kita bolehlah menahan diri dari menyakiti makhluk sama ada secara zahir ataupun batin. Moga hati kita sentiasa dalam jagaan Allah. InsyaAllah kita tangguh pengajian kita hari ini. Semoga kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz dengan ilmu yang disampaikan. Moga menambahkan manfaat kepada semua jemaah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf andai kata ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan diri kita sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اصلح لنا شأننا كلها ومن حولنا ومن بيننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.